Pada tahun 1822 dan 1823, sebilangan besar warga England dan Scotland telah meninggalkan negara mereka dan mengembara ke satu negara baru yang dinamakan Poyais. Namun, cita-cita kumpulan ini yang ingin menetap di sebuah negara yang maju, kaya dengan sumber mineral alam, sebenarnya hanyalah tinggal mimpi kerana ia merupakan sebuah tanah terbiar di hutan belantara. Penipuan ini telah mengakibatkan kerugian beratus ribu pound dan mengakibatkan lebih dari 150 kematian. Poyais ini sebenarnya hanyalah satu penipuan atau skam terbesar yang dilakukan oleh Gregor MacGregor, iaitu seorang warga Scottish. Bagaimanakah MacGregor berjaya melakukan penipuan terbesar ini? Gregor MacGregor dilahirkan pada 25 Disember 1786. Tidak banyak maklumat yang dapat kami kumpulkan tentang MacGregor ketika muda. Yang dapat kami jejaki adalah MacGregor berjaya meletakkan dirinya sebagai seorang yang bertaraf general sekembalinya dari peperangan kemerdekaan Venezuela. Walaupun peranan yang dimainkannya di dalam peperangan tersebut tidaklah sebesar mana, MacGregor berjaya mempengaruhi aristokrat di London bahawa dirinya merupakan seorang wira perang. MacGregor juga telah menggunakan peluang ini dan berjaya meyakinkan pelabur bahawa pemerintah di Amerika Selatan telah memberikan kepadanya 8 juta ekar tanah di semenanjung Mosquito dan telah melantiknya sebagai putera penjaga atau chief untuk membangunkan negara tersebut. Untuk menyokong apa yang dikatakannya, MacGregor telah membuat dokumen-dokumen palsu seperti geran tanah, peta dan juga bendera. Kisah yang dijajah MacGregor tentang Poyais ini mendapat kredibiliti dan kepercayaan dari orang ramai sebagai sebuah negara yang betul-betul wujud. Namun persoalannya, apakah relevannya negara palsu ini kepada MacGregor? Jawapannya adalah mudah, iaitu demi wang. MacGregor telah merancang dengan teliti bagi menipu lebih ramai orang yang sanggup membeli idea yang dijajahnya untuk pergi dan hidup di negara idaman mereka. MacGregor telah berjaya mendapatkan 2 kali pinjaman bond di pasaran London pada Oktober 1822 dan Oktober 1823 dengan setiapnya berjumlah 200,000 pound. MacGregor berjaya mengiklankan kepada perspektif penduduk tanah lot sebesar 540 ekar yang boleh dipecahkan kepada lot kecil pada harga yang jauh lebih murah. Penipuan MacGregor ini telah berjaya mempengaruhi ramai rakyat Scotland dan England. Walaupun begitu, jumlahnya tidak dapat dinyatakan secara tepat. Rakyat Scotland dan British yang tertipu itu telah pergi ke kawasan yang dijanjikan. Setibanya mereka di pesisir Poyais pada 1822 dan 1823, mereka telah menyedari bahawa mereka telah ditipu dan mereka telah membina tempat tinggal di pesisiran pantai bagi menunggu bantuan dari koloni British terdekat, iaitu dari Belize. Namun, sementara menunggu bantuan tiba, 3/4 ahli dari kumpulan tersebut telah dijangkiti malaria, demam kuning dan juga hidup lengkap dan tidak berzat atau malnutrisi. Walaupun banyak nyawa menjadi mangsa berserta kehilangan ratusan ribu pound, MacGregor masih tidak dibawa ke muka pengadilan. Terdapat juga pihak yang menyalahkan pihak penganjur di atas masalah yang berlaku. MacGregor mengambil kesempatan ke atas keengganan Britain mengambil tindakan ke atasnya dengan pergi dan lari ke Perancis pada tahun 1823. Ketika di Perancis, MacGregor yang tidak serik akan perbuatannya cuba untuk menipu rakyat Perancis pula. Dia menggunakan model yang sama digunakan sebelum ini, iaitu dengan menipu dokumen, mengambil pinjaman bank dan menjual idea negara Poyais kepada rakyat Perancis. MacGregor kemudiannya dipenjarakan seketika oleh kerajaan Perancis sebelum dia dibebaskan. Setelah MacGregor keluar dari penjara, dia masih menggunakan lagi taktik yang sama untuk menipu orang ramai sebelum berhenti melakukannya pada tahun 1830. MacGregor kemudiannya kembali ke Venezuela dan mendapat pencen di atas servisnya sebagai pegawai tentera dan tinggal di sana sehingga mati.